Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua, apa khabar? Kita bertemu dalam pertemuan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Imam Ghazali, kitab yang patut dimiliki oleh setiap daripada kita untuk kita melihat, menilai, menghayati, mengetahui apakah amalan-amalan harian yang telah kita buat ataupun belum dalam kehidupan seharian. Kitab Bidayatul Hidayah ini kita telah tiba pada muka surat yang ke-23 di mana Imam Ghazali membicarakan tentang doa ketika mana berwuduk. Lalu sebelum kita bermula, apa kata sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan ini adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama. Mohon jasa baik untuk bantu kongsikan, sharekan, sebarkan, tag rakan-rakan. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Lalu kita membaca daripada kitab Bidayatul Hidayah dan kita telah tiba pada perenggan terakhir muka surat yang ke-23. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, kemudian engkau sapu kedua telingamu. Ini masih lagi dalam pembicaraan wuduk yang kita dah kongsikan semalam. Maka ketika mana basuh telinga, apa Imam Ghazali pesan? Basuh yang luar dan juga yang dalam dengan air yang baru. Apa maksud dengan air yang baru? Bukan air yang tersisa di tangan selepas menyapu kepala. Kerana ketika mana kita sapu air pada kepala, dalam mazhab Hanafi, air yang selepas disapu kepala boleh juga untuk sapu pada telinga, masah pada uzunain telinga. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak, berdasarkan hadis-hadis yang mana diriwayatkan daripada baginda Nabi SAW pada waktu itu menggunakan air yang baru. Sebab itu kata Imam Ghazali, jangan lepas sapu air pada kepala terus sapu telinga menggunakan air yang sama. Maka ambil air yang baru. Itu maksud Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dan masukkanlah kedua telunjukmu ke dalam lubang telinga. Pastikan ini semua kita bersihkan. Maka engkau sapukan bahagian luar dengan ibu jari dan baca olehmu doa yang berikut. Maka bagaimana ketika mana kita nak masah telinga? Kita dah belajar juga dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Maka pada waktu itu masukkan ke dalam telinga dan kemudian ibu jari di belakang telinga dan ianya ditolak ke atas. Apakah doa ketika mana masah menyapu air pada telinga? Allahumma ja'alni minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma asmi'ni munadiyal jannati ma'al abrar. Terjemahannya, ya Allah, jadikanlah aku daripada kalangan hamba-Mu yang apabila mendengar suatu perkataan, lalu mereka terus mengikuti yang baik-baik daripadanya. Jadikanlah telinga ni, bila dengar benda yang baik terus buat, bila dengar benda yang baik terus amalkan. Ya Allah, perdengarkanlah akan aku suara pemanggil syurga di dalam syurga bersama dengan orang-orang yang baik. Dan jadikanlah kelak maka aku akan dipanggil untuk masuk ke dalam syurga. Kemudian sapulah tengkukmu dan bacalah mashur raqabah ataupun masah menyapukan air pada tengkuk.
Maka dalam mazhab Syafi'i, sebahagian para ulama mengatakan mustahab pada waktu itu menyapukan air pada tengkuk. Namun ianya tidaklah sunat yang kuat seperti mana pada waktu itu menyapu air pada telinga dan sebagainya. Dan ianya adalah perbezaan pendapat. Ada yang mengatakan tidak perlu. Imam Ghazali cenderung mengatakan pada waktu itu sapu air pada tengkuk. Maka apabila kita sapu air pada tengkuk, seperti biasa, ambil air, sapukan pada tengkuk. Maka bacalah doa yang berikut, kata Imam Ghazali, Allahumma fukka raqabati minan nar wa a'udzubika minas salasili wal aghlal. Apakah terjemahannya? Ya Allah, merdekakanlah, bebaskanlah tengkukku ini daripada api neraka, dan aku berlindung denganmu daripada segala rantai dan belenggu di dalam neraka. Lalu selalunya dalam bahasa Arab, pembebasan tengkuk daripada sesuatu bererti pembebasan keseluruhan manusia itu. Macam contoh doa yang kita baca lepas witir pada malam-malam Ramadan ini, Allahumma a'tiq riqabana. Riqab maksudnya tengkuk. Ya Allah, bebaskanlah, merdekakanlah tengkukku daripada neraka. Maksudnya apa? Keseluruhan tubuh badan manusia. Kata Imam Ghazali, kemudian kita berada pada muka surat yang ke-24. Maaf kalaulah saya tak sebut muka surat kerana kebanyakan sahabat-sahabat dah ada buku ini. Namun kalaulah yang belum ada, maka boleh tekan link di ruang komen. Bagus untuk memilikinya. Al-Adhkar bagus, tetapi itu sangat mendalam. Ini adalah ringkasan yang mana daripada amalan yang sepatutnya kita lakukan setiap hari. Kata Imam Ghazali, kemudian basuhlah kakimu yang kanan dan diiringi kaki yang kiri ketika mana wuduk ini dengan menyempurnakan basuhan sampai kepada dua mata kaki dan selat-selati celah jari kaki dengan kelingking tangan yang kiri. Lalu basuh kaki, walaupun boleh sekadar dengan kita letakkan saja bawah air yang mengalir, tapi kata Imam Ghazali, afdalnya pada waktu itu selat di antara jari kaki itu dengan jari kecil yang kiri, jari kelingking, dengan kelingking tangan yang kiri. Maka pada waktu itu sama ada kaki kanan ataupun kaki kiri, maka pada waktu itu selat dengan jari yang kecil ini daripada tangan kiri. Kata Imam Nawawi, engkau mulakan yang demikian itu dengan menyelati kelingking kakimu yang kanan. Lalu ketika mana kita nak ni, maka daripada kaki yang kanan, sebab kita basuh kanan dulu, maka selati setiap satu daripada yang kanan, sehingga engkau sudahi dengan kelingking kakimu yang kiri. Engkau masukkan kelingking tanganmu yang kiri itu dari sebelah bawah. Maksudnya bukan daripada atas, afdalnya daripada bawah. Masukkan daripada bawah kaki. Dan baca olehmu ketika membasuh kakimu yang kanan, Allahumma, muka surat yang ke-25, Allahumma thabbit qadamayya ala siratil mustaqim ma'a aqdami ibadikas salihin. Apakah terjemahnya ketika mana membasuh kaki yang kanan? Ya Allah, tetapkanlah kedua kakiku di atas titian siratul mustaqim bersama dengan orang-orang daripada kalangan hamba-Mu yang salih. Kata Imam Nawawi, ini bacaan kaki kanan. Ketika mana nak basuh kaki kiri, maka apakah doanya? Allahumma inni a'udzubika min an tazilla qadamayya 'ala as-sirati fin nar yawma tazillu aqdamul munafiqin wal musyrikin. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada tergelincir kakiku ke dalam jurang api neraka ketika aku melalui di atas titian siratul mustaqim, di mana pada hari tersebut akan tergelincir kaki-kaki orang yang munafik dan juga orang yang musyrik. Maka ini doa-doa. Berkenaan tentang doa-doa ini Imam Nawawi telah kupas dan kita telah baca dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi. Sebab itu kata Imam Nawawi, nak baca silakan. Namun pada waktu itu janganlah menganggap ia adalah doa yang daripada baginda Nabi SAW. Sebab doa boleh dibaca secara umum. Maka baca doa, makna-maknanya adalah baik.
Namun jangan pada waktu itu mengatakan ia adalah daripada baginda Nabi SAW, terutama doa pada anggota-anggota wuduk ini. Itu perbahasan yang panjang yang kita telah bicarakan dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi rahimahullah. Kata Imam Ghazali, dan basuhlah kakimu sehingga sampai ke pertengahan betis. Basuh lebih, selalunya sampai buku lali, basuh lebih, kerana ini termasuk dalam melebihkan sesuatu yang digalakkan oleh Nabi. Kita dah belajar apa italatul ghurrah dan sebagainya dalam hadis, yang mana anggota yang dibasuh ketika mana wuduk akan bercahaya pada hari kiamat. Kata Imam Ghazali, dan hendaklah engkau memastikan bahawa semua anggota wudukmu itu engkau basuh atau engkau sapu 3 kali. 3 kali. Walaupun sekali mencukupi yang wajib, tetapi sunnahnya adalah 3 kali. Apabila engkau telah selesai daripada berwuduk, kata Imam Ghazali, maka angkatlah penglihatanmu ke langit, pandang ke atas, dan bacalah olehmu, Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, amiltu su'a wa zalamtu nafsi, astaghfiruka wa atubu ilaik, astaghfiruka wa atubu ilaik, faghfirli wa tub alayya, innaka antat tawwabur rahim, Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika salihin waj'alni saburan syakura waj'alni adhkuruka dhikran kathira wa usabbihuka bukratan wa asila. Doa yang panjang yang merupakan gabungan daripada beberapa doa. Maka kebanyakan daripada kita biasa baca lepas wuduk, Allahumma ja'alni minat tawwabin. Tetapi Imam Ghazali gabungkan dengan kesemua doa tadi. Apakah terjemahannya? Ya Allah, aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah yang Esa, Wahdah yang Esa, la syarikalah, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahawa baginda Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusan Allah. Maha suci engkau wahai Tuhan, dan disertai dengan segala pujian bagimu. Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan kecuali engkau. Aku telah berbuat kesalahan dan aku bertaubat kepadamu. Maka ampunilah daku, terimalah taubatku. Sesungguhnya engkau Tuhan yang menerima taubat hamba-Mu, dan engkau sangat kasih sayang kepada mereka. Ya Allah, jadikanlah aku di dalam golongan orang-orang yang bertaubat, dan janganlah aku di dalam golongan dan jadikanlah aku di dalam golongan orang yang suci, mutatahhirin, orang yang suci, orang yang suka membersihkan diri, zahir dengan wuduk, dengan mandi, batin dengan bertaubat. Lalu perkataan pada waktu itu mutatahhirin memberi makna untuk taubat juga. Seterusnya, dan jadikanlah aku di dalam golongan orang-orang yang salih, dan jadikanlah aku orang yang banyak bersabar dan banyak bersyukur. Syakura, banyak bersyukur. Sabura, banyak bersabar. Dan jadikanlah aku orang yang selalu menyebut nama-Mu dengan sebanyak-banyaknya, dan bertasbih kepadamu di waktu pagi dan petang. Masya Allah, satu doa yang cukup lengkap dengan segala-galanya. Maka ini digalakkan dibaca selepas daripada wuduk. Daripada sudut sumber-sumber riwayat yang mana, itu kita boleh baca dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Maka kata Imam Ghazali, barang siapa yang membaca keseluruhan doa ini, selepas ianya adalah gabungan daripada beberapa riwayat, selepas dia berwuduk, pasti akan keluar segala dosanya daripada seluruh anggotanya. Bila kita sebut dosa akan jatuh berguguran, sebenarnya adalah dosa-dosa kecil, kerana dosa-dosa besar perlu untuk kepada taubat. Kata Imam Ghazali, dan akan dimuhurkan, dicopkan ke atas wuduknya dengan muhur dan cop. Apa maksudnya? Maksudnya amalan ini akan diterima oleh Allah. Lalu amalan wuduk itu akan diangkat, diletakkan di bawah arash.
maka sentiasalah wuduk tadi bertasbih kepada Allah dan ditulis baginya pahala wuduk itu sampai ke hari kiamat. Seterusnya, ini kita dah selesai dah tentang wuduk. Imam Ghazali menerangkan ada 7 benda yang tak sepatutnya kita buat dalam wuduk. Sebab itu kata ada yang di antaranya adalah makruh. Maka kata Imam Ghazali, dan hendaklah engkau meninggalkan 7 perkara di bawah ketika wuduk. Waktu wuduk jangan buat 7 benda ini. Mengikut pandangan Imam Ghazali. Ada yang mana makruh pun tidak, namun bagus untuk tinggalkan. Yang pertama, mengibas-ngibaskan tangan untuk memercikkan air selepas berwuduk. Lepas wuduk, kita pada waktu itu kibas-kibas tangan. Padahal pada waktu itu air wuduk adalah ibadah. Sebab itu kata Imam Ghazali, jangan begitu. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i, mengeringkan anggota wuduk daripada air wuduk selepas berwuduk hukumnya adalah makruh. Kecuali jika ada keuzuran, contoh berada kat tempat sejuk, boleh sakit. Tetapi mengelap ataupun mengeringkan air wuduk, hukum secara umumnya adalah makruh menurut mazhab Syafi'i. Yang kedua, menampakkan air ke muka dan ke kepala. Sepatutnya dia letakkan, jatuhkan, tapi dia ambil air dia baling, dia tampakkan pada muka. Yang ketiga, bercakap-cakap ketika mana berwuduk. Walaupun ianya tidak membatalkan wuduk, namun bagus untuk ditinggalkan. Yang keempat, membasuh anggota wuduk lebih daripada 3 kali. Sunnahnya 3 kali. Ini dia basuh 5-6 kali. Maka pada waktu itu patut ditinggalkan. Bagaimana yang orang yang ada was-was? Jangan layan was-was itu. Ubat untuk was-was adalah jangan dilayan. Seterusnya, yang kelima, menggunakan air tanpa ada hajat, tetapi hanya semata-mata was-was. Dan syaitan yang mengganggu orang sedang berwuduk meletakkan was-was, namanya adalah walhad. Maka jangan dilayan was-was ketika mana ragu-ragu berapa kali, 2 ke 1, 2 ke 1, 3 ke 2, lalu dia ambil 1 dan 2, maka jangan dilayan was-was ketika mana wuduk. Yang keenam, berwuduk dengan air jemuran matahari, air musyammas, tapi ada syaratnya. Contohnya berada dekat negara yang panas, dalam bekas tembaga dan sebagainya. Bukan semua air yang berada di matahari pada waktu itu adalah air musyammas, iaitu air yang terkena panas matahari. Makruh berwuduk dengan dia, kerana dalam mazhab Syafi'i menyebut boleh membawa kepada penyakit. Yang ketujuh, berwuduk dengan menggunakan bekas-bekas daripada tembaga. Maka pada waktu itu tidak digalakkan. Maka kata Imam Ghazali, 7 benda ini adalah makruh ketika mana berwuduk. Dan tersebut pula dalam hadis, muka surat yang ke-27 ini. Inna man zakarallaha inda wudu'ih tahharallahu jasadahu kullah wa man lam yadhkurillaha lam yathur minhu illa ma asabahu al-ma'. Sabda Nabi dalam hadis riwayat Ad-Darqutni, sesungguhnya barang siapa yang menyebut nama Allah ketika berwuduk, maka Allah akan membersihkan, menyucikan semua anggota tubuh badannya. Tetapi barang siapa yang tidak menyebut nama Allah ketika berwuduk, di doa pun tak baca, apa pun tak sebut, maka tidak suci daripada jasadnya kecuali hanya anggota yang terkena air wuduk. Maka sebab itu digalakkan untuk mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya, Imam Ghazali pergi kepada menceritakan tentang mandi. Termasuklah mandi wajib di sini. Nak mula mandi daripada mana? Nak mula basuh daripada kaki ke kepala. Maka kata Imam Ghazali pada muka surat yang ke-28, apabila engkau junub, maksudnya hadas besar yang melazimkan mandi. Apakah sebab-sebab hadas besar? Itu perbincangan dalam fiqah. Sahabat-sahabat boleh join pengajian fiqah setiap malam jam 9 malam bersama Al-Fadhil Ustaz Hazim Haznan. Kata Imam Ghazali, apabila engkau junub, sama ada kerana bermimpi ataupun bersetubuh, tetapi hadas besar, maka bawalah sebekas air ke bilik mandi, zaman tu mana ada paip dan sebagainya, dan mulakan dengan membasuh kedua tanganmu 3 kali. Lalu, mula-mula untuk mandi wajib bersihkan tangan dulu. Basuh tangan itu sebanyak 3 kali. Dan tanggalkan segala kotoran daripada badanmu. Waktu itu apa jua najis, bersihkan. Dan pada waktu itulah istinja dulu. Istinja dahulu.
Kemudian hendaklah engkau berwuduk seperti wuduk yang engkau buat untuk sembahyang, beserta segala dengan doa-doa yang disebutkan tadi. Kemudian lepas dah istinja, waktu istinja itu dah boleh niat mandi wajib dah. Lalu waktu istinja tu bersihkan betul-betul, dah boleh niat mandi wajib. Yang mana menurut Imam Nawawi boleh menggabungkan istinja dan juga mandi wajib niat, supaya lepas tu dah tak payah sentuh kemaluan. Nak sentuh kemaluan waktu tu, nak basuh dengan sabun waktu tu, lepas tu tak payah sentuh dah. Jadi waktu tu dah mula niat mandi wajib. Lepas pada waktu itu sunat untuk ambil wuduk dulu. Sebelum mandi, ambil wuduk dulu, wuduk yang sempurna. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, dan kemudian membasuh kedua kakimu supaya air tidak jadi sia-sia. Air tidak menjadi sia-sia. Basuh semua. Maksudnya ambil wuduk dengan lengkap. Apabila dah selesai ambil wuduk, apabila engkau sudah selesai daripada berwuduk, istinja dengan niat mandi wajib dah, kemudian berwuduk dah, wuduk yang sempurna, maka kata Imam Ghazali, perenggan yang kedua muka surat 28, maka tuangkanlah air ke atas kepalamu 3 kali. Maka mulakan daripada kepala, Imam Nawawi sebut. Dan waktu turahkan air pada kepala, niatlah pada waktu itu untuk mengangkat raf'ul hadathil akbar, mengangkat hadas junub ataupun hadas besar. Kemudian tuangkan air sebelah badanmu yang kanan, kemudian diikuti sebelah badanmu yang kiri. Lalu basuh kanan dulu, kanan depan, kanan belakang, kiri depan, kiri belakang. Selesaikan yang atas dulu. Kata Imam Ghazali, dan ikutilah dengan sebelah kiri, dan gosoklah bahagian depan dan belakang daripada badanmu. Sunnah untuk pada waktu itu menggosok ketika mana mandi. Dan selati-selati rambut di kepala, dan juga takhlil selati-selati rambut di janggutmu. Sampaikan air ke tempat-tempat yang berlipat daripada badanmu. Maka di mana ada berlipat, kat perut, kat mana, maka pastikan air masuk pada lipatan-lipatan tersebut. Kata Imam Ghazali, dan ke tempat tumbuh rambut. Jadikan air sampai ke tempat tumbuh rambut, baik rambut yang nipis maupun yang tebal. Dan jangan sesekali engkau menyentuh kemaluanmu setelah berwuduk. Ini maksud yang daripada fiqah kita belajar, bila mandi wajib tak payah ambil wuduk. Memang betul, mandi wajib pada waktu tu tak payah ambil wuduk. Sebab ketika mandi pada waktu itu dia dah tak sentuh kemaluan. Semua dia buat waktu istinja tadi. Nak basuh di waktu istinja, nak sabun pada waktu istinja. Dan pada waktu itu dia tambah lagi dengan wuduk sunat. Lalu bila mandi jangan sentuh kemaluan. Kenapa? Kat sini banyak orang salah faham. Kata Imam Ghazali, dan jangan sesekali engkau menyentuh kemaluan setelah berwuduk. Bukanlah haram, tidak. Tetapi bila sentuh, maka wuduk batal. Banyak orang yang pada waktu itu sangka bila dah mandi, tak payah ambil wuduk dah. Padahal ketika mandi pada waktu itu dia sentuh kemaluan dia gosok kemaluan dia bukan sepatutnya, dia wajib untuk ambil wuduk semula, kerana waktu itu wuduk tersebut tidak mencukupi ketika mana mandi wajib. Apakah niat mandi wajib? Sebenarnya hanya 2, tetapi Imam Nawawi sebut 3. Yang pertama adalah niat. Yang kedua dan nombor 3 sepatutnya adalah sekali menghilangkan najis daripada badan jika ada, dan meratakan air ke seluruh anggota tubuh badan. Dan apakah perkara yang wajib dalam wuduk? Yang mana tadi Imam Ghazali tak sempat sebut, ada 6. Niat, basuh muka sekali, membasuh kedua tangan sampai siku juga sekali. Yang 3 kali itu sunat. Menyapu sebahagian daripada kepala sekali, membasuh kedua kaki sampai ke buku lali sekali. Dan semua ini perlu dibuat dengan tertib. Sebab ianya datang dalam Al-Quran, Allah menceritakan ini dengan tertib. Kata Imam Ghazali, dan yang lain daripada 2 ketika mana mandi wajib, dan 6 ketika mana wuduk, itu semuanya adalah sunat-sunat, dan sebahagiannya adalah sunat muakkad. Dan kelebihannya sangat banyak, pahalanya sangat besar. Dan orang yang tidak mengambil perhatian dengan yang sunat adalah orang yang rugi. Semestinya
Bahkan Allah bagi banyak ganjaran untuk amalan yang sunat. Kerana perkara-perkara yang sunat, kata Imam Ghazali, akan menjadi sebab sempurnanya kekurangan yang ada yang wajib. Tapi kalaulah sunat pun tak ada, bila ada kekurangan pada yang wajib, bagaimana? Maka sebab itu, kita berhenti di sini. InsyaAllah esok kita akan masuk pada tayamum. Lalu moga-moga kita boleh amalkan daripada sudut bagaimana berwuduk dan juga mandi wajib yang kita kongsikan pada hari ini. Terima kasih kepada sahabat yang bersama. Saya mohon maaf ambil masa. Dan kemudian kepada yang kali pertama join, pastikan untuk join Telegram channel Kuliah Umar Aziz. Kita jumpa lagi pada pertemuan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Terima kasih semua.